Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini kita teruskan mengenai kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda telah berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah, dan dalam penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi telah singgah di Quba terlebih dahulu, dan di Quba Nabi telah membina masjid yang mana Nabi telah duduk di situ untuk beberapa malam, dan Nabi sempat juga membina masjid di Quba. La masjidun ussisa 'ala taqwa, dan masjid hendaklah dibina di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi membuat masjid di Quba, hanya dikatakan bahawa tiangnya diambil daripada batang-batang kurma, dan juga dikatakan bahawa hanya dibuat masjid itu secara ringkas sahaja untuk dijadikan sebagai tempat orang-orang yang berada di situ mengerjakan ibadat. Lalu mereka yang berada di Quba mengharapkan benar-benar agar Nabi duduk di situ, tinggal di Quba. Namun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada orang di situ bahawa Nabi akan meneruskan perjalanannya untuk pergi ke Yasrib ataupun dikenali dengan Al-Madinatul Munawwarah, iaitu di kota Madinah. Dan ketika mana Nabi sampai ke kota Madinah, orang-orang Madinah menyambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka itu mengalunkan tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajib syukur alaina ma da'a lillahi da'i. Lalu mereka itu dalam keadaan gembira, bergembira menyambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dalam keadaan menunggang unta sehingga dikatakan orang berebut-rebut nak ambil tali unta Nabi, tali unta Nabi, dan dikatakan bahawa mereka ketika itu merasakan amat bergembira sekali dengan kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menggambarkan Nabi ini umpama bulan purnama, tala'a badru alaina, telah muncul bulan purnama pada kami, ke atas kami, dengan arti kata kepada kami datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahawa dalam perjalanan Nabi daripada Quba ke kota Yasrib ataupun kota Madinah, dalam perjalanan itu Nabi telah berhenti di satu tempat, dan ketika itu hari Jumaat, maka Nabi telah sembahyang di tengah perjalanan, dan dikatakan di perkampungan Bani Salim Ibnu Auf. Maka Nabi berhenti di situ dan sembahyang Jumaat di situ. Itulah sembahyang Jumaat yang pertama dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga khutbah Jumaat pertama yang disampaikan di dalam khutbah tersebut. Dan itu Nabi dalam sembahyang Jumaat Nabi membaca khutbah. Maka sahabat mengetahui sembahyang ini yang dilakukan pada hari Jumaat, di dalamnya ada khutbah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memuji Allah, dan juga kemudian Nabi pun menyampaikan khutbahnya. Maka dalam Nabi menyampaikan khutbah, Nabi memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Maka ulama mengatakan rukun khutbah yang wajib di antaranya adalah memuji Allah, sama ada dengan menyebut hamdan lillah, nahmaduhu wa nasta'inu, ataupun alhamdulillah, mesti ada ucapan daripada perkataan ha mim dal yang menunjukkan memuji Allah. Kemudian Nabi juga mengajak sahabat agar berselawat kepadanya dengan erti kata Allah Ta'ala berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat juga merupakan rukun di dalam khutbah. Kemudian Nabi membaca ayat-ayat Al-Quran, maka membaca ayat Al-Quran itu merupakan juga rukun khutbah. Dan Nabi berdoa di dalam khutbahnya, maka berdoa kepada orang beriman itu merupakan rukun khutbah.
dan daripada awal permulaan khutbah sampai akhir-akhir khutbah akan ada ingatan Nabi, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka menasihati takwa itu merupakan rukun khutbah. Ini adalah perkara asas dalam khutbah yang Nabi sampaikan kepada sahabat ketika mana berlakunya sembahyang Jumaat yang pertama. Di dalam kitab Sirah Ibn Hisham menceritakan bahawa apabila sahaja mendengar azan, selepas daripada azan maka dia akan mendoakan. Ada seorang sahabat mendoakan kepada seorang yang bernama Abi Umamah As'ad ibnu Zuhrah. Selalu seorang sahabat ni doa ke dia. Lalu orang tanya, kenapa kamu berdoa? Katanya, Abu Umamah ini dia adalah orang yang bersama Nabi ketika mana dalam Nabi membaca khutbah ataupun sembahyang Jumaat yang pertama. Kemudian orang bertanya kepadanya, kepada Abu Umamah, kamu bersama Nabi dahulu masa sembahyang Jumaat yang pertama berapa orang? Maka dia menjawab, seramai 40 orang. Maka perjalanan Nabi daripada Quba pergi ke kota Madinah, singgah di pertengah jalan di perkampungan Bani Salim Ibnu Auf. Nabi sembahyang seramai 40 orang. Bermakna ada orang-orang yang ikut Nabi daripada Mekah ke Madinah itu beberapa orang saja, singgah ke kampung Quba. Kemudian ada beberapa sahabat itu ikut Nabi untuk pergi ke Yasrib, mengiringi Nabi seramai 40 orang. Maka dalam perjalanan mereka membaca khutbah sembahyang Jumaat, Nabi telah sembahyang seramai 40 orang. Lalu dikatakan Nabi membaca khutbah, memberi nasihat dalam khutbahnya. Sudah pasti nasihat Nabi nasihat yang terbaik, khutbah Nabi khutbah yang terbaik. Bersungguh Nabi menyampaikan khutbah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qalbin ila qalbin, daripada hati ke hati. Menyebabkan sahabat bila mendengar apa yang disampaikan kepadanya melalui lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terkesan di dalam hati. Ayuhan nas, wahai manusia, lakukan untuk diri kamu semua, demi Allah kamu mengetahui bahawa di antara kamu pasti akan menemui kematian. Ini isi khutbah Nabi. Nabi mengatakan bahawa ingat, lakukan diri kamu, yakni beramallah kamu, amal ibadatlah kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya kamu pasti akan bertemu dengan kematian dan kamu akan meninggalkan binatang-binatang pemeliharaan kamu. Kambing-kambing akan tidak ada pengembalanya. Maknanya harta-harta benda akan kamu tinggalkan. Kemudian Allah Ta'ala akan berkata kepada kamu dalam keadaan tidak ada penterjemah, dalam keadaan tidak ada peguam, tidak ada dindingan antara dia dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan bertanya kepada kamu, adakah Rasulku telah datang kepada kamu? Apakah Rasulku tidak datang pada kamu? Adakah Rasulku telah datang kepada kamu? Tidak datang kepada kamu? Lalu dia telah menyampaikan seruanku kepada kamu? Allah Ta'ala tanya, tidakkah Rasul-Rasul itu telah datang kepada kamu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada di percakapannya kecuali memberi nasihat, mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Aku juga telah memberikan harta benda kepada kamu dan nikmat lain yang banyak, kata Allah. Apakah kamu lakukan untuk diri kamu? Allah Ta'ala memberi nikmat yang banyak, maka dia akan melihat ke kiri kanan, dia tidak mendapati sesuatu. Kemudian dia melihat ke hadapan, dan yang dilihatnya hanyalah api neraka Jahannam. Oleh itu, sesiapa yang dapat memelihara dirinya daripada api neraka, walaupun dengan menyedekahkan setengah biji kurma, dia hendaklah melakukannya. Lihatlah, Nabi dalam menyampaikan khutbah, Nabi akan beri peringatan, dikaitkan tentang akhirat, bahawa sesungguhnya harta benda kamu tinggal, binatang-binatang peliharaan kamu akan tinggal. Yang diperintahkan kamu menjaga amal ibadat kepada Allah Ta'ala, dan ingat kamu akan disoal oleh Allah, adakah Rasul telah datang kepada kamu?
Adakah Rasul memberi peringatan kepada kamu? Maka nanti kamu akan berjumpa dengan Allah. Allah Ta'ala tanya, di kiri kanan kamu tidak ada apa-apa, tidak ada saksi, tidak ada apa. Yang kamu lihat adalah api neraka Jahannam. Oleh itu selamatkan diri kamu daripada api neraka Jahannam. Ittaqunna walau bisyikki min tamrin. Takutlah kamu daripada api neraka walaupun hanya sebelah buah tamar. Maknanya kalau kita ambil buah kurma, kita belah dua, separuh kita beri, dah menjauhkan dia daripada api neraka Allah Ta'ala. Maka sesiapa yang ada harta, jangan sayang untuk infak fi sabilillah. Sesiapa yang tidak memilikinya, dia hendaklah menyelamatkan dirinya dengan mengungkapkan perkataan yang baik. Kalau tidak ada harta untuk menginfakkan harta pada jalan Allah, maka fabi kalimatin thayyibatin, maka hendaklah kamu ucapkan kalimah yang baik. Kerana kalimah yang baik itu umpama bersedekah, mendapat fadilat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya satu kebaikan yang dilakukan dibalas dengan 10 kebaikan dan seumpamanya, dan boleh mencapai sampai 700 kali ganda. Maka demikianlah kebaikan dibuat, beri 10, kadang-kadang diganda sampai 700. Allah Ta'ala ni boleh menggandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah Ta'ala boleh gandakan mengikut apa yang ia kehendaki. Ini khutbah Nabi secara ringkas yang Nabi beri peringatan. Sampai di kota Madinah, Nabi ingatkan tentang akhirat, tentang perjalanan kepada Allah Ta'ala, dan Nabi akan menyuruh badiru a'malakum, bersegeralah kamu dalam mengerjakan amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas sahabat mendengar khutbah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka meneruskan perjalanannya. Maka mereka pun pergilah sampai ke kota Yasrib. Maka kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan. Bila meneruskan perjalanan, setiap kali baginda melalui rumah orang-orang Ansar yang berada di kota Madinah, mereka meminta baginda tinggal bersama mereka, dan mereka memegang tali pengikat unta. Orang-orang Madinah ini berebut-rebut Nabi. Jangan kata di kota Yasrib, dalam perjalanan daripada Quba ke Yasrib ke Madinah, setiap orang-orang kampung yang berjumpa minta kalau boleh biar Rasulullah duduk dekat dia. Singgahlah sini, singgahlah sini. Apa yang Nabi kata? Nabi kata serah kepada unta dia. Kalau Nabi kata dia tak apa duduk macam ni, ucapan Nabi, nanti orang lain pula kata, oh Nabi pilih dia tak pilih kita. Tapi kalau Nabi serah unta pilih, takkan dia nak marah ke unta? Maka Nabi kata serahkanlah unta ini, biarkan dia berjalan. Orang-orang oleh kerana terlalu ingin Nabi bersama dia, pegang tali unta. Biar kalau boleh pegang tali unta, biar unta tu terduduk, biar duduk dekat rumah dia ataupun kampung dia. Nabi kata biarkanlah, lepaskanlah tali unta itu, biar dia berjalan mengikut kehendak Allah Ta'ala. Kalau kamu tengok unta itu berhenti di situ dan dia duduk di situ, disitulah tempat yang aku tinggal. Jadi Nabi tak beri dia pegang. Kalau pegang tak acilah maknanya pegang, maka dilepaskan, jalanlah unta tu, maknanya pergi jalan. Dan Nabi memang masing-masing ingin harapkan agar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di rumahnya. Maka mereka memegang tali pengikat unta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, jangan kamu pegang itu, sesungguhnya ia diarahkan, Allah Ta'ala perintahkan dia nak pergi ke mana-mana. Maka unta tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berjalan hingga sampai ke halaman rumah Bani Adi ibnu Najjar. Lalu dalam keadaan macam itu, mereka adalah bapa-bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelah ibu. Ada juga anak beranak Nabi tapi sebelah ibu. Lalu dalam keadaan macam itu, datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hashim telah mengawini perempuan daripada bani tersebut. Maka unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di salah satu tempat di kawasan tersebut. Lalu dikatakan bahawa mereka ini kalau boleh minta
minta agar Nabi duduk dekat dia, dan dia pun sampai ambil. Rasulullah kata biarkan dia, biar unta jalan, unta akan bergerak mengikut kehendak Allah Ta'ala. Dan Nabi memberitahu cara Nabi memilih nak duduk rumah mana-mana ni, Nabi serah pada unta dia, bukan serah pada diri dia. Kalau serah pada diri dia, Nabi boleh sebut orang ni, okey saya duduk rumah sahabat ni, takut sahabat kata kenapa Nabi pilih dia tak pilih saya. Dan Nabi serah pada unta. Ini kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu unta akan terus berjalan dan masing-masing mengharapkan agar unta itu berhenti. Katanya setiap kali unta lalu di hadapan rumah sahabat, sahabat akan gembira, harap berhenti, tak berhenti juga, seterik juga. Maknanya lepas tu lalu rumah orang ni pula gembira, dia kata tu berhenti, jalan juga, jalan. Dan Nabi tak buat apa-apa, Nabi biarkan saja. Nabi tak pegang tali. Kalau Nabi pegang tali menarik supaya unta duduk, maka takut orang-orang lain pula merasakan kenapa Nabi buat begitu. Masa lalu depan rumah saya Nabi tak buat begitu, Nabi biarkan begitu saja. Mereka menjerit, ada setengah sampai macam marah kepada unta kerana tidak berhenti. Begitu suruhnya unta berhenti. Maka dikatakan bahawa unta tadi berjalan, tiba-tiba duduk di salah satu tempat di kawasan tersebut. Duduk kawasan situ, maknanya Nabi duduk di kawasan perkampungan Bani Adi Ibnu Najjar. Dan Nabi duduk kawasan situ di depan rumah siapakah itu? Maka dikatakan bahawa Nabi duduk di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Berkata guru saya, dia kata rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini 2 tingkat. Tapi bentuk macam mana wallahu alam, ni kita tak berani nak gambar-gambarkan. Tapi rumahnya memang 2 tingkat. Jadi orang hok buat rumah 2 tingkat tu ikut Abu Ayyub Al-Ansari. Maknanya sahabat Nabi. Lalu dikatakan duduklah, berhenti. Ketika duduk, unta tadi duduk, bukan Nabi tarik tali unta, tidak, bukan Abu Ayyub pegang tali unta, tidak. Nabi betul-betul biarkan. Tiba-tiba unta itu berjalan di hadapan rumah Abu Ayyub, unta itu pun berhenti. Kemudian unta itu duduk. Bila mana unta itu duduk, bermakna di situlah rumah yang akan Nabi singgah. Nabi akan tinggal di rumah itu. Maka sahabat yang lain semua akur, kerana itu pilihan unta Nabi, bukan pilihan Nabi. Yang menyebabkan orang lain tidak boleh mempertikaikan apa yang diputuskan. Nabi memberitahu bahawa oleh kerana untanya telah duduk di sini, maka rumah yang di hadapannya adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari, maka Nabi itu duduk rumah Abu Ayyub, orang Madinah. Dan Abu Ayyub ini orang yang bertuah kerana Nabi duduk di rumahnya. Maka nama sebenarnya ialah Khalid ibn Zaid. Dan dia ketika mana telah menyertai perjanjian Aqabah. Dulu dia pernah datang jumpa Nabi masa Nabi duduk di Mekah. Dan dia beriman di sana. Lalu dikatakan bahawa dan dia ini baik dengan Mus'ab ibnu Umair. Baik. Lalu dikatakan bahawa namanya Khalid bin Zaid. Tempat tersebut ialah tempat yang dibina Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Dan Rasulullah SAW berkata, insya-Allah di sinilah tempat berhenti. Baginda menyebut firman Allah yang bermaksud, wahai Tuhanku, turunkanlah daku di tempat turun yang barakah, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Lalulah Nabi sebenarnya berdoa kepada Allah, biar Allah Ta'ala turunkan Nabi di tempat barakah, dan serah kepada Allah. Ini lihat, Rasulullah mengajar kepada kita bagaimana kuatnya pergantungan Nabi dengan Allah. Kuatnya pergantungan Nabi dengan Allah. Sudah pasti akal Nabi tidak sama. Nabi orang yang paling cerdik, tetapi walaupun begitu Nabi tunjuk kepada kita, Nabi berdoa pada Allah, ya Allah, kat mana aku nak duduk ni aku serah padamu. Mulah sebaik-baik Tuhan yang menetapkan tempat yang terbaik. Maka situlah, itulah pilihan Allah. Maka duduklah di situ. Di kawasannya duduk situ dekat dengan rumah Abu Ayyub, maka duduk rumah Abu Ayyub. Tapi kawasan yang unta itu duduk, maka dibinanya Masjid Nabawi. Maka Abu Ayyub mengambil barang-barang yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka suka Abu Ayyub, gembira Abu Ayyub duduk. Sahabat-sahabat lain pun tak kata apa-apa.
namun sahabat-sahabat lain tumpang gembira sebenarnya. Mereka tidak berdengki-dengkian di antara satu sama lain, hanya mengata untungnya kamu Abu Ayyub, Rasulullah duduk di rumah kamu, maka masing-masing tumpang gembira dan Abu Ayyub cukup gembira dan Abu Ayyub cukup semangat. Bila Rasulullah turun, dia cepat-cepat ambil barang, angkat, dia sendiri angkat barang-barang Rasulullah, maknanya dak-dak orang lain angkat, dia angkat, bawa naik ke rumah Nabi. Maka As'ad ibnu Zurarah pula datang dan memegang tali unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila unta itu sudah duduk. Inilah As'ad ibnu Zurarah ni, Abi Umamah As'ad ibnu Zurarah ini orang yang selalu didoakan. Didoakan dan dikatakan bahawa unta tersebut berada di bawah jagaannya, maka dia adalah ahli khidmat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia jaga unta Nabi. Maka anak-anak gadis Bani Najjar yang masih kecil keluar sambil mengungkapkan, kami daripada Bani Najjar berjiran, alangkah bahagianya Muhammad sebagai jiran. Budak-budak kecil rasa kepik. Mereka sudah berqasidah sebenarnya. Ini syair-syair ini sebenarnya dipanggil qasidah juga. Maka anak-anak kecil sudah berqasidah, kami daripada Bani Najjar berjiran kami dengan Muhammad. Alangkah bahagianya kami berjiran dengan Muhammad. Budak-budak kecil sudah rasa gembira kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di kampung dia. Tidak Rasulullah berada di satu tempat itu kecuali tempat itu akan turun barakah. Contohnya ketika mana kampung Bani Sa'ad, yang ketika itu ada masalah, anak-anak gadis ataupun wanita-wanita memerlukan anak-anak susuan untuk diambil upah. Bila Rasulullah duduk kampung itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah, kampung itu menjadi makmur, menjadi subur, binatang-binatang menjadi gemuk, tumbuhan-tumbuhan pun menjadi subur. Orang kata kampung ni macam mana boleh jadi subur? Rupanya ada satu orang bayi yang mulia, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung Bani Najjar ini kerana Rasulullah bersama budak-budak kecil sudah berqasidah, gembira dengan kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mendapatkan mereka lalu bertanya, apakah kamu menyedai aku wahai anak-anak? Masa itu budak-budak kecil tengah qasidah. Suka Nabi dengar qasidah budak-budak. Banyak dalil-dalil yang menceritakan bahawa Nabi bila ada sahabat berqasidah, Nabi gembira. Bahkan Nabi memberi kepada Hasan bin Sabit satu tempat, ni mu bahagian qasidah dalam masjid, ambil mu qasidah. Nabi bagi satu tempat dia berqasidah. Nak kabarnya Nabi gembira sehingga Al-Abbas dia karang satu syair, satu qasidah. Dia kata, ya Rasulullah, saya ada satu qasidah, boleh tak saya nak baca, nak puji kamu? Nabi kata silakan. Dia pun berqasidah. Nabi kata Allah Ta'ala pelihara gigi kamu. Sabit dia qasidah, gigi dia tak tanggal walau sebatang pun. Nak kuat gigi, baca qasidah semua. Mana tahu dengan barakah puji Nabi, Allah Ta'ala memberi barakah. Lalu dikatakan bahawa, hai anak-anak yang kamu ini bersyair, kami daripada Bani Najjar berjiran, alangkah bahagianya Muhammad sebagai jiran kami. Tengah-tengah qasidah Nabi pun keluar, anak-anak, kamu ni suka ke saya ke? Rasulullah bertanya. Mereka jawab, ya Rasulullah, kami sayang kepada kamu semua. Maka Rasulullah pun berkata, Allah Ta'ala mengetahui bahawa hatiku, kata Rasulullah, sayang kepada kamu semua wahai anak-anak. Allah gembiranya budak kecil dilayan begitu mesra oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Abu Ayyub pun datang. Lepas tu ajak Nabi, dan Rasulullah macam mana ni? Rasulullah rasanya Rasulullah kena duduk belah tingkat atas. Abu Ayyub memilih agar Rasulullah duduk di tingkat atas. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih tingkat bawah. Dia tingkat bawah. Lalulah kata baginda memilih tingkat bawah rumah Abu Ayyub sebagai tempat tinggal sementara supaya orang ramai dapat menziarahi dengan selesa. Katanya Abu Ayyub, saya rasa sesuai kamu ini duduk di atas, saya duduk di bawah. Rasa tidak sesuai saya ini duduk di atas pada baginda Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahawa sesungguhnya aku akan sering diziarahi oleh orang, dan aku suka orang menziarahi aku, dan sudah pasti kalau aku duduk di atas, aku tidak mahu menyusahkan orang naik ke atas nak jumpa aku, maka aku lebih senang duduk di bawah. Abu Ayyub menjadi serba salah. Adakah munasabah saya duduk atas, Rasulullah duduk bawah?
Tapi Rasulullah kata, tak apa wahai Abu Ayyub, kamu duduklah di atas, aku duduk di bawah, kerana aku lebih selesa duduk di bawah supaya mudah orang berjumpa dengan aku. Ini Nabi. Nabi dan sahabat cukup jaga adab dia dengan Rasulullah sampai dia jadi serba salah, tapi Rasulullah izinkan, maka Abu Ayyub duduk di tingkat atas, Rasulullah SAW duduk di tingkat bawah. Tetapi kedudukan tersebut tidak disetujui oleh Abu Ayyub kerana memuliakan Rasulullah. Rupanya Abu Ayyub berat. Kalau boleh tidak mahu, ya Rasulullah, saya rasa Rasulullah kena duduk atas jugalah, biar saya duduk bawah. Rasulullah kata, kalau aku duduk atas, maka aku akan menyusahkan orang yang nak berjumpa dengan aku. Abu Ayyub kata, saya rasa tidak tergamak nak duduk belah atas, Rasulullah duduk belah bawah. Maka seolah-olah Abu Ayyub ini tidak mahu duduk sebelah atas, bukan melawan Nabi, bukan tidak setuju dengan cadangan Nabi, tetapi dia merasakan bahawa kurang manis kalau dia duduk di belah atas, Rasulullah duduk belah bawah, kerana dia sangat-sangat ingin memuliakan baginda Rasulullah SAW. Lalu kenapa yang jadi susah sangat? Bukan apa, rumah saya ini saya bimbang Rasulullah, takut ada debu-debu ya daripada atas yang saya duduk, menyebabkan debu-debu itu akan kena pada Rasulullah yang duduk bawah. Tapi kalau saya duduk bawah, tidak mengapa, saya Rasulullah selamat daripada debu-debu. Begitu sahabat ingin menjaga baginda Rasulullah SAW. Lalu dikatakan bahawa ataupun ditimpa air disebabkan terdapat air yang tumpah. Memang ternyata benar. Di dalam kitab Sirah Ibn Hisham, Abu Ayyub dia letak air dalam satu bekas, ataupun dipanggil, kalau kita dipanggil macam umpama tempayan, tiba-tiba tempayan itu pecah. Bila tempayan itu pecah, maka air berlimbang di atas lantai. Abu Ayyub takut, dia cepat-cepat ambil kain, mana-mana kain yang capai dia pun ambil, dia cepat-cepat lap supaya tidak menitis kena pada baginda Rasulullah SAW. Lalu dia cepat-cepat membersihkannya. Kerana apa? Kerana bimbang takut air itu menitis di atas baginda Rasulullah SAW. Pada satu malam bekas air isterinya pecah. Cerita bekas air isterinya pecah, maka Abu Ayyub dan isterinya mengelap menggunakan kain, satu kain yang dimilikinya, kerana bimbang tumpahan tersebut menimpa baginda Rasulullah SAW. Memang ternyata air tumpah, lalu dia cepat-cepat lap. Disebabkan peristiwa yang berlaku, Abu Ayyub selalu meminta Rasulullah supaya tinggal di tingkat atas, duduklah di tingkat atas. Duduk di tingkat atas, katanya Abu Ayyub. Minta juga Rasulullah duduk di tingkat atas. Akhirnya baginda setuju. Tiap hari kerak sungguh minta suruh duduk atas. Maknanya hari-kali Nabi setuju. Satu sikap Abu Ayyub ini yang bagus, yang Rasulullah reda, suka. Dia selalu memberi makanan pada Nabi. Nabi ini dia bijak. Nabi makan sedikit, Nabi akan tinggal makanan itu tak habis. Dia akan ambil makanan Nabi, dia akan habiskan. Jadi bila diberi makanan, dia akan cari di mana bekas. Kalau diberi air, dia tengok mana bekas mulut Nabi, kat sini, dia akan minum di situ. Dan Rasulullah sengaja tidak habiskan makanan dia kerana mahu mengambil bekas baginda Rasulullah SAW, kerana barakah yang ada pada Nabi, dan Nabi membenarkan dia, dan Nabi tahu ini perbuatan yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi satu hari Nabi telah dihidang dengan bawang putih dan bawang merah. Jadi bila satu hari, bila makanan itu tidak habis, Abu Ayyub biasa tahu memang makanan itu tidak habis, bermakna Rasulullah akan tinggalkan makanan untuk dia. Maka dia rasa suka dapat makan bekas Nabi. Tiba-tiba dia tengok, bila dia ambil, dia tengok pada bawang tadi, tak ada bekas mulut Nabi, tak ada bekas, macam seolah-olah Nabi tak sentuh pun. Dia pun jadi serba salah. Ada makanan yang menyebabkan Rasulullah tidak suka, adapun aku membuatkan Rasulullah ni sakit hati, maka Abu Ayyub menjadi serba salah. Akhirnya Abu Ayyub berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, saya ada mengambil makanan yang saya hantar pada Rasulullah, di antaranya bawang, tapi Rasulullah tidak ada bekas makan. Adakah saya ini telah melakukan sesuatu yang menyebabkan Rasulullah tidak suka sehingga tidak makan makanan yang saya hidangkan? Rasulullah kata, tidak wahai Abu Ayyub. Tidak.
hanya Rasulullah tidak menyentuhnya sahaja. Rasulullah tidak mengatakan sesuatu yang buruk pada makanan. Hanya Rasulullah mengajar, kalau makanan itu Rasulullah suka, Rasulullah makan. Kalau Rasulullah tidak suka, Rasulullah diam dan membiarkan itu sahaja agar dimakan oleh orang lain. Tidak pernah Rasulullah mencela makanan. Ini makanan tak sedap, ini makanan tak molek. Tidak pernah sekali-kali yang Nabi mencela akan makanan. Maka tahulah bahawa Nabi tidak suka makanan tadi, yang terdiri daripada bawang yang mana boleh jadi memberi kesan kepada bau mulut dan seumpamanya. Lalu dikatakan bahawa akhirnya Rasulullah bersetuju, dan setiap malam orang-orang Ansar seperti Sa'ad ibn Ubadah, As'ad ibn Zurarah, Ummu Sa'id sentiasa menghantar hidangan makanan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Abu Ayyub sahaja, bahkan masing-masing sahabat ingin memberi sumbangan menghantar makanan, dan setiap malam terdapat 3 atau 4 hidangan di muka pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada semua makanan, orang ni atau orang ni, jadi banyak. Tapi tidak mengapa. Sebab apa? Sebab ramai orang jumpa Nabi. Jadi bila ramai jumpa Nabi, makanan ada, Nabi ajak makan. Maka mana-mana makanan yang dimakan oleh Nabi itu dia beruntung. Tetapi Nabi biasanya akan menyentuh semua makanan yang orang hantar sikit. Kemudian akan dimakan oleh orang lain bekas daripada Nabi tadi sebagai mengambil barakah. Lalu ulama mengatakan bahawa boleh mengambil barakah daripada orang-orang yang benar-benar soleh, benar-benar takwa, kerana ada tafaulnya, dengan arti kata ada kebaikan dengan barakah orang-orang yang soleh. Dan ini dilakukan oleh para sahabat, yang mana sahabat berebut-rebut mengambil kesan ataupun bekas makanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sebahagian besar orang-orang Muhajirin sampai di Madinah, Nabi sudah ada di kota Madinah. Ada lagi sahabat-sahabat yang duduk di Mekah yang tak pergi hijrah, maka mereka pun sedikit berhijrah. Sayyidina Ali di antara orang yang lambat. Kenapa? Yang pertama, Sayyidina Ali ini dia ingin membahagikan amanah, kerana orang akan memberi kepada Nabi barang-barang yang amanah untuk Nabi simpan. Bila orang nak musafir, bila orang balik, Nabi akan bagi. Biasanya kalau barang itulah yang diberi, bila dia minta balik, itulah yang dia, tidak berkurangan. Nabi seorang yang amanah. Tapi bila Nabi nak berhijrah, barang-barang tu ada lagi. Dia siapa pula yang diamanahkan? Sayyidina Ali yang diamanahkan. Kemudian Sayyidina Ali juga, walaupun dia budak lagi, tetapi dia seorang anak muda yang berani dan seorang anak muda yang hebat. Dia juga orang-orang yang membawa orang-orang lain berhijrah ke kota Madinah. Jadi selepas Nabi sampai ke kota Madinah, kemudian Nabi dapat tahu, ya Rasulullah, ada sahabat kita si Anu bin si Anu sudah datang, ada sahabat kita radhiyallahu anhu sudah datang, ini sudah datang. Ada sahaja sahabat-sahabat yang datang, kadang-kadang sehari 2 hari dengar berita, kadang 2-3 hari dengar pula berita mereka berhijrah seorang demi seorang, sikit beberapa orang, satu keluarga berhijrah, sehinggalah tinggal semua sahabat yang ingin berhijrah semuanya berada di kota Madinah. Ada juga sahabat yang tak mahu berhijrah walaupun mereka beriman kepada Allah, yang diceritakan dalam surah Maidah, yang mereka itu tidak berhijrah, akhir sekali terpaksa berperang lawan Nabi. Sebab apa? Sebab bila dia duduk di kota Mekah, orang ajak perang lawan Nabi, kalau dia kata saya Islam, orang akan bunuh dia. Jadi dia terpaksa duduk dalam kumpulan orang kafir lagi perang Nabi. Bila dia perang Nabi, sahabatnya tahu dia beriman. Akhir sekali ada yang mati terbunuh dalam keadaan duduk kelompok bersama dengan orang-orang musyrikin Mekah kerana tidak mau berhijrah pada jalan Allah. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Allah Ta'ala bertanya pada, tidakkah bumi Allah luas, kenapa kamu dahulu tidak mau berhijrah kepada Allah? Ketika mana Allah Ta'ala suruh berhijrah, maka apabila sahaja sebahagian besar orang-orang Muhajirin sudah sampai di kota Madinah, orang-orang Ansar berlumba-lumba menerima mereka. Ya Rasulullah, ada sahabat daripada Mekah datang, pergilah bawalah dia ke rumah saya. Lalu Rasulullah kadang-kadang terpaksa memilih, mu duduk rumah orang ni, duduk rumah orang ni. Dia pakat berebut, duduk rumah ni. Maka Nabi mensaudarakan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Tidak rasa bimbang orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah sampai ke kota Madinah akan ada orang sambut dia. Yang mana tidak ada keluarga, ini keluarga menunggu, duduk rumah ni, duduk orang rumah ni.
oleh kerana berebut duduk rumah saya lah, duduk rumah saya dulu ya Rasulullah, saya dulu. Allah, Masya Allah. Ada kalau kita pergi satu kampung orang berebut nak ambil kita. Maknanya begitu sekali berebut. Maknanya Nabi tabiah apa begitu sekali. Pendek kata tak ada susah. Tidak ada susah. Oleh kerana dah berebut, masing-masing nak ambil sahabat Muhajirin duduk rumah dia, nak buat macam mana ni? Maka diadakan undi. Jangan bala. Pergi undi. Siapa naik nama duduk rumah orang ni. Naik rumah. Siapa begitu sekali berebut nak terima tetamu. Kita kalau orang mari kita serabut padang nak pergi makam dia. Mujur dia orang ambil. Maknanya. Tapi ni tidak. Berebut dia. Akhir sekali buat undian. Tidak ada seorang Muhajirin pun tinggal bersama-sama orang Ansar kecuali semuanya menggunakan undi. Sampai begitu sekali. Sebab apa? Kerana berebut-rebut nak terima tetamu, dan kalau boleh biar orang Muhajirin duduk rumah saya. Oleh kerana Nabi tengok dah berebut macam tu, Nabi kita pasal buat undi. Maka untunglah orang ni duduk orang ni, dan Nabi saudarakan. Ini ukhuwah Islam yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang memerhatikan ukhuwah yang berlaku dan mustahil berlaku disebabkan oleh kesan daripada usaha manusia, malah ia merupakan pemberian dan rahmat daripada Allah. Baik, bagaimana sifat orang Mekah? Sifat orang Mekah kan suka berbunuh-bunuhan, berperang di antara satu sama lain. Sebelum kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Mekah berbunuh-bunuhan. Ad-damu bid-damin, darah dibalas dengan darah. Ini sifat orang Mekah yang sudah keras, tiba-tiba beriman menjadi lembut. Dan sampai di kota Madinah, orang Madinah pun begitu juga suka berperang. Bukan 10 tahun, ratus tahun berperang. Bagaimana jiwa yang kental dengan peperangan. Tiba-tiba dalam keadaan macam itu, datang orang Mekah yang beriman, datang orang Islam yang beriman. Allah, sifat keras mereka suka berperang macam tak ada tu. Rasulullah tanam kasih sayang di antara satu sama lain. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama dengan Nabi itu keras dengan orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara satu sama lain. Nabi sentiasa berpesan kepada sahabat, hendaklah berkasih sayang di antara satu sama lain. Fakunu ikhwanan, jadilah kamu bersaudara di antara satu sama lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kamu tidak dikira benar-benar beriman kepada Allah sehingga kamu kasih orang lain sebagaimana kamu kasih diri kamu sendiri, ataupun kamu kasih pada orang lain lebih daripada kamu kasih diri kamu. Ini Rasulullah ajar berkasih sayang mereka, sehingga dikatakan bahawa luar biasa sahabat Muhammad. Luar biasa. Orang-orang Yahudi pun pening kepala. Allah, baik sungguh. Aku tidak pernah melihat orang lain mengasihi orang lain mengatasi sahabat Muhammad. Ini orang Yahudi kata begitu. Tak pernah tengok Allah siapa begitu sekali baik di antara satu sama lain. Orang Muhajirin kata, mari duduk rumah saya, kata orang Ansar, disaudarakan. Okey, kamu nak makan apa, beritahu kami akan beri makanan. Saya ada kenderaan 2 ekor kuda, hanya saya nak ambil hak molek tak apa, bagi maknanya. Ni pula saya ada isteri 4, ambil mu tak kahwin lagi pun ada juga. Maknanya ini nak beritahu bahawa sahabat ketika itu dipersaudarakan, mereka sanggup berkorban apa saja untuk menanam rasa kasih sayang di antara satu sama lain. Dan mereka akan dapat memahami bagaimana umat Islam ketika itu mampu mengalahkan musuh-musuh yang terdiri daripada orang musyrikin dan ahli kitab, sedangkan bilangan dan persediaan mereka adalah sedikit. Ketika itu nak beritahu bahawa umat-umat Islam, saudara-saudara Islam itu, mereka cukup bersatu sehingga musuh pun naik takut. Walaupun orang-orang Yahudi ahli kitab ramai di kota Madinah, bila dia tengok persaudaraan yang ada antara orang Muhajirin dan orang Ansar, dia pun naik takut. Dan dia tak pernah tengok persaudaraan yang begitu hebat sebagaimana yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi yang terdiri oleh orang Muhajirin dan orang Ansar. Begitu keadaan mereka, bersatu padu dan cukup baik di antara satu sama lain. Apa yang Nabi ajar? Nabi ajar, ingat, kalau kamu bertemu di antara satu sama lain, afsyus salam, beri salam.
Kemudian kamu sentiasa berjabat salam, kemudian mendoakan di antara satu sama lain. Kemudian sesiapa yang ada keluasan, tolong orang yang ada kesempitan, tolong di antara satu sama lain. Lalu dikatakan bahawa orang-orang Ansar ini, mereka ini mengikuti apa yang disarankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang Muhajirin, orang Mekah jadi mewah. Jadi dalam keadaan gembira, senang. Oh, sukanya dulu kami duduk di Mekah, oh berat dulu. Maknanya orang duk kaptor, duk seksa, macam-macam kena, tapi sukanya duduk di kota Madinah. Baik-baik orang kota Madinah, lembut-lembut orang duduk kota Madinah. Lalu dalam keadaan macam itu, orang-orang Ansar, orang-orang Madinah memang mengutamakan orang lain. Bahkan dikatakan bahawa dia sanggup korbankan bahagian dia, beri kepada orang-orang Muhajirin dulu. Biar orang Muhajirin senang, dapat kenyang-kenyang dulu, dia lapar pun tak apa. Ini sifat orang Ansar yang mengutamakan orang lain. Maka orang Ansar, orang Madinah lebih mengutamakan saudara mereka. Dalam bahasa dia panggil asar, maknanya mengutamakan orang lain daripada dirinya, dan orang-orang Muhajirin daripada orang-orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Masya Allah, maknanya dia utamakan orang lain, utamakan orang Muhajirin lebih daripada diri dia sendiri. Dia orang Ansar, dia tuan rumah, tetapi tak apalah, we tempat tidur molek. Dia tuan rumah, we makanan yang sedap. Begitu sehingga kan bahawa Abdul Rahman ibn Auf disaudarakan oleh sahabatnya, oleh orang Ansar. Dia nak berniaga, kata sahabat dia, kamu ini nak berniaga ada modal, kalau tidak ada modal aku bagi modal banyak mana. Maknanya bagi, dia memang betul-betul berkorban. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, sehingga Allah Ta'ala menceritakan bagaimana ukhuwah yang begitu hebat di antara orang Muhajirin dan juga orang Ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah, yang telah beriman sebelum kedatangan mereka, mengasihi sesiapa yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada di dalam hati mereka sesuatu hajat daripada apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin, dan mereka lebih mengutamakan orang Muhajirin lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka sangat-sangat berhajat. Dan sesiapa yang menjaga dirinya daripada kebakhilan, maka mereka itulah adalah orang-orang yang berjaya. Adapun mengenai kisah ini kita sambung minggu hadapan, to be continuous. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.